Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim lah. Jadi hari ni kita nak sambung bab li'an ni, bab li'an. Li'an ni maksudnya kita pergi pada syariat tu kan. Li'an adalah sumpah suami dengan lafaz tertentu tentang perzinaan yang dilakukan isterinya atau dia tidak mengakui anak yang dilahirkan isterinya sebagai anaknya dan sumpah isteri yang menyatakan kedustaan tuduhan suaminya terhadap dirinya. Tu takrif dia dah. Jadi secara asasnya sumpah untuk lelaki sumpah bin dia berzina dah. Yang 4 kali kelima tu dia sumpah dia kena anak lah kalau dia berdusta. Begitu juga isteri dia kena menafikan atau suami berdusta sampai 4 kali. Lepas tu kalau dia berdusta dia kena anak lah 5 kali semua sekali dah. Dasar dia berdasarkan Al-Quran lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu la minas sadiqin. Wal khamisatu anna la'natullahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Yadra'u 'anha al'adzab an tashhada arba'u syahadatin billah innahu la minal kadhibin. Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minal sadiqin. Dia orang yang menuduh isterinya berzina padahal mereka tidak punya saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Jadi sini sebut ilah 4 kali sumpah tu ganti 4 orang saksi tu. Bahawa sungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang kelima bahawa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang berdusta. Dan isteri itu terhindar dari hukuman had hudud apabila bersumpah dengan 4 kali atas nama Allah bahawa dia suaminya benar-benar termasuk orang berdusta. Tersumpah yang kelimanya bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya, menimpanya, yang isteri itu jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar. Surah An-Nur surah 24 ayat yang 9. Inilah cerita dasar yang paling jelas tentang apa panggil li'an lah. Dalil li'an ni hak paling paling jelas sekali dah. Lepas tu ada lagi hadis daripada sahabat Sa'ad, macam-macam lah hadis-hadis tu. Lebih kurang tak ada juga tak. Jadi banyak riwayat tapi nak yang bunyinya sama macam tu, macam ayat turun tu tak. Jadi li'an ni wajib ke atas suami. Gitulah kalau dia rasa nasab keturunan yang rosak, wajib dah dia. Ataupun dia jaga maruah dia dah, dia tahu betul-betul yakin dah. Dah baca betul dia dah. Jadi dia wajib li'an kalau sampai dia berdayus, takut dayus dah. Contohnya sebabnya dia tak pernah campuri dia, pergi perai gimana ataupun setahun tak ada ataupun dia dah kelain. Lepas tu ataupun isteri mengandung lepas nikah tu tak sampai 6 bulan dah. Kurang daripada 6 bulan. Jika kurang 6 bulan ni dia berhak lah. Dia berhak. Tapi kalau ragu-ragu ke apa, dia tak boleh walaupun boleh tumahan tu boleh tumahan, tapi tak boleh nak tuduh dia berzina tu tak boleh. Contohnya naik kereta sekali nak bini dia orang lain ke ataupun nampak kedah kali kau gapo tak boleh dah. Walaupun nak cerai tu boleh, tapi nak tuduh dia zina tak boleh. Li'an ni sampai tahap zina ataupun melahirkan anak yang bukan dia lah bapaknya dah. Okey. Lepas tu okey, syarat yang berkaitan dengan penuduh atau dan tertuduh. Pertama, ini adanya ikatan pernikahan. Allah Ta'ala mengkhususkan hukuman ini bagi para suami dan menjadikan li'an mereka berkedudukan sebagai bukti atas tuduhan yang dialamatkan kepada isterinya. Jadi orang nikah suami isteri sajalah, orang lain tak boleh li'an dia. Walaupun nampak depan mata sendiri dia pun
Dia tak boleh tuduh orang berzina kecuali cukup saksi 4 orang nampak serupa dia sekaligus. Tanpa keraguan. Kalau tidak kat, seorang, 2 orang, 3 orang pun tak boleh nak. Gitu ni tak boleh nak. Dia kena tuduh yang lain lah. Khalwat adalah ni kita Malaysia ni ada istilah khalwat dan khalwat dia jatuh. Hukum khalwat tak sampai lah hukum zina ni. Okey, Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yarmuna azwajahum, dan orang yang menuduh isterinya berzina. Surah An-Nur, surah ke-4 ayat 6. Oleh kerana itu, li'an antara suami isteri menjadi sah sebab pernikahannya sah. Kena nikah sah, kalau nikah pun tak sah ataupun dia pun zina dah, mengaku suami isteri pun tak jadilah. Baik isteri sudah dicampuri maupun boleh dia campuri, dia kena betul-betul nikah dah. Demikian disepakati oleh para ulama. Al-Mughni dan tafsir Al-Qurtubi. Jika seorang isteri berasal dari pernikahan yang tidak sah, maka suami hanya boleh menafikan nasab anaknya darinya sahaja, menurut pendapat yang paling kuat. Namun jika dia tidak bermaksud menafikan nasab anaknya, maka tidak ada hukuman atas tuduhan yang dilontarkannya, dan tidak ada li'an antara dia dan isterinya itu. Ini merupakan pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali. Itu dah sama tak nikah sah, payah ada. Hujah dibolehkannya li'an dalam keadaan ini tujuannya adalah untuk menafikan nasab anak saja. Sedangkan nasab berlaku dengan pernikahan yang sah, maka li'an berlaku dalamnya dari aspek ini sahajalah. Jadi aspek dia nikah sah, dia tak usah anak keturunan, bukan keturunan dia, dia nasab dibinkan dia. Jadi dia boleh nafikan. Okey, faedah. Isteri yang telah rajai boleh melakukan li'an selama masih dalam waktu iddah, sebab ia masih berstatus sebagai isteri, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Demikianlah pendapat yang nyatakan Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Abu Ubaid dan dalam mazhab Hanafi. Jadi isteri yang berdila talak rajai lah, cerah, tapi tak boleh rujuk lagi 3 bulan lebih kurang kita kata dah. Tiba-tiba dia zina kau ataupun boleh anak kau tak setubuh, tiba-tiba boleh mengandung lah. Dia boleh tuduh isteri dia dah, boleh tuduh isteri dia. Kerana waktu iddah tu masih dikira isteri dia lagi dah. Rujuk Al-Bada'i dan Al-Mughni lah. B. Syarat-syarat lainnya berlaku untuk suami isteri dipersesikan oleh para ulama. Hal ini terjadi kerana ada perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai hakikat li'anah. Jadi ada khilaf di kalangan ulama maksud li'an itu sebenarnya. Apakah li'an itu sumpah ataupun kesaksian? Adakah li'an itu sumpah ataupun saksi ganti 4 orang saksi? Jumhur ulama berpendapat bahawa li'an adalah sumpah dengan lafaz kesaksian. Tapi jumhur ulama kata sumpah, bukan kesaksian. Sumpah tapi dengan lafaz kesaksian. Atas dasar inilah mereka mengatakan li'an sah dilakukan dari masing-masing suami isteri yang mukallaf, baik keluarganya muslim ataupun kafir. Kafir boleh buat dalam Quran. Kalau bawa cara mahkamah, boleh cara lah. Boleh guna konsel li'an walaupun dia kafir dah. Ikut undang-undang lah. Ia boleh jadi undang-undang, tak kira kafir tidak kafir dah. Lepas tu hak geng-geng tempat kita ni dah, hudud ni bukan untuk Islam ke apa, sebenarnya tak kira dah. Apabila jadi undang-undang negara dah. Dia undang-undang negara tak kira orang Islam atau bukan Islam. Dia berhak. Itulah sama lah, adil dah. Cuma dah ni timbulnya tak tahulah geng-geng buat apa. Sebenarnya tak boleh geng-geng, tak perlu sebut hukum hudud, hukum Islam tak apa dah. Biasa ke dasar Islam lah. Kita senyap-senyap masuk. Pakat tim belakang tak apalah. Dan ni masalahnya kes dijajah, Malaysia jajah, tak nampak hak orang putih bisa tu je biasa je lah. Okey. Jadi tak kira muslim atau kafir, kali ni ya masalah gini juga, tuduh zina juga, dia boleh guna kaedah yang sama dah. Walaupun kata tu sumpah dengan nama Allah, mana agama dah. Percaya ke tak percaya pun dia boleh guna konsep yang sama. Orang kafir perkara dia percaya Tuhan Allah ni lah. Cuma dia percaya ada Tuhan kecil, ada alam roh, alam apa, alam ketuhanan yang kecil ni sebelum ketuhanan yang besar lah. Jadi itu je masalahnya, syirik lah, masalah syirik. Okey. Muslim atau kafir, adil ataupun fasik, tak kira fasik jahat setang mana, keduanya sama-sama tertolak kesaksiannya ataupun hanya salah satunya yang demikian. Jadi tak kira
kesaksian tak tertolak ke apa, dia boleh sumpah. Li'an. Sementara itu menurut ulama mazhab Hanafi, As-Sawri, Az-Zuhri dan Al-Auza'i li'an adalah kesaksian. Maka menurut mereka li'an tidak sah kecuali dari suami isteri yang muslim, adil, merdeka dan tidak tertolak kesaksiannya. Al-Bada'i, Al-Mabussi, Nihayatul Muhtaj, Al-Mughni dan Muhalla. Jadi sekarang ni ada dua pendapat. Pertama, dia kata dia ni adalah sumpah. Sumpah dengan lafaz kesaksian. Maksudnya sumpah lah. Sumpah. Dia sumpah. Siapa-siapa nak sumpah. Tak apa dah. Wallahi kau gapa dah. Dia sumpah. Dan sebab itu ya habis mau fasik kau kafir boleh guna. Orang yang fasik pun yang tolak nipu bangar pun biasa nipu pun dia boleh sumpah juga lah. Tapi mazhab Hanafi, Al-Zuhri, Az-Zuhri dia kata tu kesaksian. Kesaksian ni memang berdasarkan dari Quran pun kena adil. Jangan orang yang fasik. Nah. Merdeka orang kafir tak lihat dah. Aku Abu Malik katakan masing-masing dari kedua pendapat tersebut ada landasannya. Ada butuh belaka nak. Lihat Zadul Ma'ad karya Ibn Qayyim yang di dalamnya terdapat pembahasan yang bermanfaat. Tetapi nampaknya pembahasan bahawasanya li'an adalah sumpah yang dikuatkan dengan kesaksian. Tapi waktu lebih kuat kata. Sumpah dengan dikuatkan dengan kesaksian lah. Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, li'an memerlukan penyebutan nama Allah. Dan penjemputan sumpah ditekankan berikut dengan jawapannya. Jadi penting ni sebut nama Allah. Lepas tu sebut sumpah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin. 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Sumpah dengan nama Allah termasuk orang yang berkata benar. Tekeh tu dah. Surah An-Nur surah ke-4 ayat 6. Yang kedua, status lelaki dan perempuan disamakan, berbeza dengan kesaksian di statusnya tidak disamakan. Jadi suami 4 kali sumpah dan kelimanya laknat. Isteri 4 kali sumpah, kelimanya laknat. Jadi sama-sama banyak. Kalau kira kesaksian, betul-betul kesaksian, dia tak boleh roti lelaki ni setara dengan 2 orang saksi dah. Gitu dah. Jadi ia kata lebih kepada sumpah daripada saksi. Yang ketiga, jika li'an merupakan kesaksian, tentulah lafaznya tidak diulang-ulang, berbeza dengan sumpah dah. Li'an ni kalau dia kesaksian, saksi ni sekali sebut. Ya dah. Dia saksi pada sekali je dah. Kalau sebut 4 kali ni, dia bermakna lebih pada sumpah dah. Maksudnya untuk menguatkan sumpah, untuk menguatkan sumpah, untuk meneguhkan sumpah dah. Diulang berulang kali. Yang keempat, keperluan suami yang kesaksiannya tidak sah untuk melakukan li'an dan penafian nasab anak. Sama dengan keperluan orang yang kesaksiannya sah. Jadi orang kafir ke orang fasik setara mana pun, kalau dia rasa tercabar, terhina, kalau bukan anak dia, dinasab dibinkan pada dia, jadi dia pun ada hak. Betul-betul jahat tak boleh nafikan nasab keturunan dia. Dia kata tak benar lah dah. Perkara yang menimpa seorang dan mendorong dia untuk melakukan li'an sama dengan perkara yang alami oleh orang yang adil lagi merdeka dan maha persaksian. Kata dia. Syariat Islam terlepas dari penerapan yang tidak adil, iaitu jika membebaskan mudarat dari salah satu dari kedua orang tersebut, memberikan celah dan jalan keluar baginya dari perkara yang menimpanya, sementara membiarkan yang lainnya tetap dalam kungkungan dan belenggu. Istilahnya adil. Tak kira siapa-siapa pun. Kau kafir, kau Islam, kau fasik, kau apa, dia berasa tercabar, terhina dengan nasab keturunan yang salah, dia boleh tuduh dah. Lalu tidak ada celah dan jalan keluar baginya dari perkara yang menimpanya. Kalau tidak, nanya ke dia lah. Setelah itu, jika berbicara, maka orang itu berbicara tentang perkara yang besar. Jika diam, maka orang itu akan tetap dalam keadaannya, maka rahmat yang luas bagi orang yang kesaksiannya tidak sah itu menjadi terasa sempit baginya daripada yang sah kesaksiannya. Ini sudah tentu ditolak oleh syariat Islam yang lurus lagi penuh dengan kemudahan ini. Islam ni keadilan, kerahmatan bukan bagi orang Islam saja, orang kafir pun boleh. Di semua tu hukum Islam tu termasuk kat tangan pencuri ke apa untuk jaga daripada kucing, bukan orang Islam saja, orang kafir pun dah kena curi juga. Di semua tu dia kata ada kemaslahatan untuk semua orang. Dalam bab ni li'an pun kata orang kafir nak guna pun boleh lah. Itulah dia kaedah kita. Semua ni keadilan lah. Benar perbincangan dia. Yang kita kata salah pula, orang kata kecuali dah melibatkan perkara lain lah. Kalau perkara yang sama-sama jenayah,
Dia kena satu undang-undang dah, sepatutnya tidak berpecah-pecah undang-undang dah. Jadi dualisme kita, tempat kita ni ada dualisme, ada mahkamah syariah dan mahkamah sivil dah. Masalah kita di Malaysia ni sepatutnya disatukan. Kalau nak beza pun mahkamah keluarga lah. Ya, tapi sebenarnya serupa lah dah. Bendanya sepatutnya diseragamkan lah. Cumanya tak perlulah digegak-gegakkan dengan istilah hudud ke apa. Yang pentingnya syariat Islam ditegakkan. Tak boleh nama Islam pun tak apa. Di zaman Umar Al-Khattab dulu, nah, ada orang kafir masuk Islam tak? Bukan Islam, orang kafir kena tawar dia Umar Al-Khattab lah, kerajaan Islam ni. Jadi dia kena bayar cukai lah. Orang Islam bayar zakat. Nah, hak masuk Islam tu bayar zakat. Hak tu masuk Islam tu bayar cukai. Dia panggil jizyah ke apa dah. Tapi orang kafir tak usah Islam tu. Dia kata nak suruh panggil zakat juga. Maka kata tak apalah, asal kebayar. Jadi dia panggil zakat. Pokok dia panggil zakat. Bayar zakat juga dah. Dia baru, ni tak usah istilahnya kira serupa dengan Islam. Padahalnya lain istilah dia, tapi tak apa. Yang pentingnya tak bukan istilah. Yang pentingnya buat apa yang Allah suruh. Dan pentingnya keadilan. Kalau tak adil pun, dia tak akan jadi rahmat Allah. Kita nak elak bala kafir. Kalau tak adil pun, dia tak mari dah rahmat Allah. Payah lah. Nak main apa, beza antara orang kayangan dan orang ayat lain lah. Okay. Aku Abu Malik katakan hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina. Surah An-Nur surah 4 ayat 6. Adapun penamaan li'an dengan kesaksian, sebab ada ucapan orang yang melakukan li'an dalam sumpahnya. Aku bersaksi dengan nama Allah. Jadi itulah kata saksi nah, yarmunal azwajhum, menuduh isterinya nah. Tepat dia ada, kalau orang nak ucap li'an, dia kena sebut aku bersaksi dengan nama Allah nah. Jadi itu disebut kesaksian, walaupun sebenarnya itu adalah sumpah. Ada kata li'an tu sebut macam tu, aku bersaksi dengan nama Allah, bermaksud dia saksi, penyaksian. Sedangkan nama lain kata bukan, itulah maksudnya sumpah dah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata kami mengakui bahawa engkau adalah Rasulullah. Surah Munafiqun surah 3 ayat 1. Jadi maksud orang munafikin tu jumpa Nabi tu bukan nak kata saksi saja dah, ini maksudnya sumpah ni kat situ dah. Jadi Syekh ni membenarkan pendapat yang mengatakan li'an ni adalah sumpah nah. Sumpah dengan maksud istilah dia sumpah yang dikuatkan dengan kesaksian. Sumpah, betulnya poinnya sumpah, bukannya penyaksian. Bukan ganti 4 orang sungguh lah, bukan ganti 4 orang saksi sungguh lah, tapi dia pun sumpah dengan penyaksian. Okey. Sebenarnya li'an dari lelaki dan perempuan yang bisu tu, tuna bicara. Hadis ni tak boleh kecek. Boleh juga sumpah li'an lah. Hal ini boleh dilakukan jika isyarat mereka dapat dipahami dan dapat mengungkapkan tuduhannya secara baik. Begitu pula dengan cara tulisan. Ikutlah. Kalau kita rasa lebih jelas tulisan, suruh nulis lah. Kalau pandai nulis tak. Kalau tidak, dia guna bahasa isyarat. Dia panggil pakar dia. Kalau nak suruh jelas, ni maksudnya sumpah dah. Jika mereka dapat menulis dengan baik, sebab keperluan akan mendorong suami untuk melakukan li'an, tidak ada jalan untuk melakukan hal itu kecuali dengan isyarat atau tulisan dari orang yang bisu, maka cara tersebut mesti diterima darinya. Sebagaimana sahnya talak baginya. Demikian pendapat jumhur ulama yang berbeza dengan ulama mazhab Hanafi. Rujuk Al-Bada'i, Mughni Muhtash, Kasyful Qida' dan Muhalla. Yang keempat, syarat yang berkaitan dengan sesuatu yang dituduhkan. Li'an yang disebabkan oleh tuduhan suami terhadap isterinya diberlakukan dengan salah satu dari dua hal berikut ini. A. Menuduh isteri berzina tanpa menafikan nasab anak. Disyaratkan suami menuduh dengan lafaz yang jelas yang menunjukkan tuduhannya kepada isterinya bahawa dia berzina. Misalnya mengatakan wahai penzina, atau engkau telah berzina, atau engkau aku melihatmu berzina, dan semisalnya. Jika suami menuduh isterinya dengan lafaz kiasan, misalnya mengatakan wahai perempuan fasik, wahai wanita kotor yang mengandungi erti zina dan selainnya, maka tidak dianggap lagi menuduh. Tidak mengakibatkan berlakukannya hukum had, dan tidak pula perlu melakukan li'an. Dia nak jadi li'an ni, sumpah li'an ni, kerana dia tuduh dia tahap tuduh zina lah. Tuduhan jahat gitu, tak boleh nak kata lagi jahat ni nak. Tuduhan yang dialamatkan seorang suami kepada isterinya itu adalah perzinaan.
yang sesuai dengan definisi syariat. Itu suami tuduh isteri tu, tuduh berzinai lah. Jadi jika suami nuduh isteri tanpa bukti, maka diberlakukan baginya hukum had. Kalau tak kena cara, dia kena hukum had. Suami dia kena hukum had untuk dikepak oleh saksi. Nak elak hukum had, hukum hudud ni, dia kena li'an lah. B. Menafikan anak dan kehamilan isteri. Disyaratkan dalam tuduhan untuk menafikan nasab harus diungkapkan dengan lafaz yang jelas dan menunjukkan hal tersebut. Jadi nafi nasab pun gitu. Tadi tuduh zina tanpa nafi nasab. Tadi dah ia tak cara lah keturunan mungkin tak beranak ke apa. Hak ni pula kena anak pula dah. Jadi dia kena tuduh, kena nafi anak dia secara jelas dah. Misalnya seorang suami berkata anak ini berasal dari perzinaan atau anak ini bukan berasal dariku dah. Kata bukan anak dia dah. Jika suami menyatakan kalimah sendiran dan tidak mengatakannya dengan jelas, maka tidaklah dianggap sebagai tuduhan terhadap isterinya untuk menafikan nasab anaknya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menjelaskan. Seorang lelaki dari Bani Fazarah datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, "Isteriku melahirkan seorang anak yang berkulit hitam." Nabi SAW berkata kepadanya, "Apakah engkau memiliki unta?" Ia menjawab, "Ya." Dia bertanya, "Apa sahaja warnanya?" Ia menjawab, "Merah." Nabi bertanya, "Ada apa yang berwarna hitam?" Ia menjawab, "Ya, ada juga yang berwarna kehitaman." Jadi Nabi SAW bertanya lagi, "Dari mana ia dapat seperti itu?" Ia menjawab, "Mungkin sebab keturunannya. Iaitu warna ini memang ada pada nenek moyangnya sehingga menyerupai warnanya." Jadi utahnya ada hitam, ada ceruh ke apa dah. Lembu macam lembu dia kata-kata. Ada hitam, ada gelap. Jadi kabar amoknya putih kabar beranak boleh hitam dah. Mungkin dari pot darah dia dah. Dah betul nenek dia dah. Dulu dah. Jadi gitulah. Nabi SAW pun bersabda, "Wa hadza 'asa an yakuna qad naza'ahu araqan." Demikian pula anakmu itu mungkin sebab keturunannya. Hadis sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ceritanya orang lelaki, ada seorang lelaki tu daripada Fazarah. Dia ayat anak dia tak kata bini dia berzina, tapi dia kata pelik pun anak orang lain. Dia tak baca, tak mengaku anak lah, tapi tak kata anak yang bukan anak dia dah. Dia kata dia pelik kata anak dia wanita, kulit wanita kata dak. Sedangkan dia ni putih dah. Jadi Nabi tu tidak wajib usul dak. Tidak ada sok tina tu suruh taubat lah, suruh mengaku dak. Dak. Macam timbul isu sebelum ni lah. Kemungkinan ada, tapi Nabi seolah nak sekat dah. Tok lelaki dia pun waswah, macam mana boleh anak tak serupa langsung dengan dia. Dia ni putih, bini pun putih dah. Tiba-tiba anak telak hitam dah, ni kata dah. Jadi dia waswah dah, dia tanya Nabi. Tapi Nabi tidak wajib usul lah, maksudnya masa nak susu. Dekat mungkin tok nenek dia dulu, pot darah dia dulu, kau apa ada keturunan hak gelak-gelak ni. Dia boleh nurut juga lah. Jadi macam lembu kau, macam utah lah. Nak buat contoh utah ni, buat contoh tempat dia dah. Jadi An-Nawawi syarahnya, An-Nawawi mengatakan ini menunjukkan bahawa menafikan nasab anak dengan sindiran bukanlah penafian lagi. Dia kata, bukan macam anak aku ni, mana hitam dah. Bukan penafian lagi setelah tu. Lepas kata anak aku, gua mana tubik-tubik anak hitam ni nak. Aku putih lah. Jadi benda tu tidak lagi terus menyatakan kenalian kepada agama. Dan tuduhan dengan sindiran bukanlah tuduhan yang jelas lagi dah. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan kalangannya sependapat dengannya. Sementara itu Ibnu Hajar menyandarkan pendapat ini kepada jumhur ulama dalam Fathul Bari jilid 9 muka surat 443. Tetapi itu sah juga tuduhan suami terhadap isterinya dengan menafikan kehamilan darinya pada saat hamil. Sebagaimana sahnya melakukan ni'an pada saat hamil. Tengah hamil tu, hipo supuh kata anak-anak, dia kata bukan anak dia kau. Menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat ulama ni, masa hamil pun boleh nafi dia. Dalilnya adalah hadis riwayat Sahal bin Sa'ad yang berlalu mengenai kisah ni'an Uwaimir dengan isterinya. Sahal mengatakan saat itu perempuan tersebut, yakni isteri Uwaimir, sedang hamil dan anaknya dinisbahkan pada ibunya. Jadi kendalian ke bin ibu lah dia.
Demikian juga berdasarkan hadis yang menceritakan li'an Hilal bin Umayyah dengan isterinya. Jadi bin ni bin dengan bapak dah. Bukan bin mengamuk dah. Kecuali terpaksa dah. Kecuali terpaksa macam kehlian ni lah. Dan tak bomo kita ni tak tahu dah main mana dah. Bin dengan mok dah. So keadahnya. Dua ayat kata kita bangkit esok bin dengan mok tu pun palsu tak, bukan sahih lah. Jadi tak boleh berhujah dengan tu dah. Kita tetap bin dengan pok. Nah. Pasal kalau kita belajar biologi pun bin ni, keturunan ni dia lebih pada tentukan lelaki perempuan pun daripada genetik suami ni. Gitulah. Walaupun rupa bentuk tu boleh ikutlah suami isteri dah, tapi dari segi perempuan lelaki memang berdasarkan genetik lelaki dah penentu. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Maliki, dan ini merupakan pendapat dipilih oleh Ibnu Qudamah dari kalangan ulama mazhab Hanbali. Bada'i, As-Sahawi, Al-Mughni, Al-Majmu'. Ya. Namun sekiranya seorang suami menangguhkan tuduhan dan li'an hingga isteri melahirkan kandungannya sehingga ia meyakini kehamilan itu sebab ada kemungkinan perutnya mengembang, sebab faktor yang lain selain daripada kehamilan, maka cara itu tentu lebih baik lagi dah. Masa mengandung pun nak tuduh li'an pun tak apa. Hal lebih baik dah lepas beranak dah. Dia tentu ni betul mengandung takut penyakit lain dah. Namun jika suami sudah meyakini kehamilan isterinya melalui pemeriksaan dengan menggunakan teknologi moden, maka hukumnya seperti telah dikemukakan tadi. Kalau yakin tak apalah. Yang kelima, syarat yang berkaitan dengan sifat tuduhan. Disyaratkan tuduhan itu bersifat langsung, tidak dikaitkan dengan suatu syarat atau ditunda waktu hingga waktu mendatang. Sebab penyebutan syarat atau waktu menghalangi terjadi tuduhan pada saat itu juga. Tuduhan ini kena segera, jelas, terang, cukup syarat dia. Kalau main tak nanti dah nak sebut kagak pula dah. Tak boleh lah gitu dah. Ketika ada syarat atau tiba waktunya, seolah-olah sang suami menuduh isterinya secara langsung, seperti dalam semua hal yang dikaitkan dengan syarat dan disebabkan pada waktu mendatang. Kalau waktu mendatang baru nak mengaku, kita akan tuduh. Akan datang tak jadi dah. Bukan tuduhan lagi dah. Dalam keadaan seperti ini, jika suami lempar ketuduhan menurut perkiraannya sahaja, padahal hakikatnya tidak ada pertuduhan, maka tidak wajib had menuduh isteri berzina dan sebenarnya tidak menyebabkan terjadi li'an lagi dah. Macam sama-sama tak jelas dah. Dahil dia tidak jelas mana. Tak ada hujah, tak ada gapo lah. Kalau ngandung gapo ada hujah. Kalau tuduh bini yang berzina dengan dengan kecek luar, kata-kata tidak bawa kepada mahkamah gapo, dia tidak jadi li'an lagi dah. Kalau kita zaman ni style report dah. Dia report tu baru jadi Selagi tu report je tu bukan panggil tuduh jelas lagi dah. Tu style zaman moden kita ni. Seandainya suami berkata pada isterinya, jika engkau masih rumah, maka engkau adalah penzina. Style syarat gitu dah. Dan engkau dianggap berzina besok hari, maka ini tidak dianggap sebagai tuduhan yang mengharuskan li'an sebab ungkapan ini bersifat tidak langsung. Style syarat. Sudah tuduhan mesti jelas, tak ada syarat-syarat. Yang keenam, li'an dilaksanakan di depan hakim dan atas perintahnya. Kalau nak sumpah anak ni tidak boleh buat kapu depan anak beranak saja, dia kena bawa di mahkamah di depan hakim lah dah, di tempatnya berkuasa, pihak berkuasa. Li'an tidak sah kecuali di hadapan hakim dan atas perintahnya atau orang lain yang sama kedudukannya dengan hakim. Pihak berwajib lah dah. Tak panggil hakim pun macam hakim. Masyarakat lantik hakim. Tempat kita ni ada mahkamah dah, tapi tempat-tempat tu ada di China ni, kerajaan ni bukan kerajaan Selangor apa dah. Tapi kalau ada pok dia bincang tu, ni ada macam mahkamah dia dah. Sebab Nabi SAW memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk mendatangkan isterinya dulu, lalu keduanya melakukan li'an di hadapan beliau. Hujah lainnya adalah bahawa li'an itu mengandungi dua kemungkinan, sumpah atau kesaksian, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang mana pun statusnya, maka di antara syaratnya adalah dilaksanakan di hadapan hakim. Sebab sumpah dan kesaksian tidak dapat dilaksanakan kecuali di hadapan hakim. Demikianlah pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali.
Murni muhtaj dan murni. Namun jika suami isteri itu rela tanpa hakim untuk melaksanakan li'an di antara keduanya, maka itu sah menurut ulama mazhab Syafi'i jika bukan untuk menafikan anak, dan tidak sah sama sekali menurut ulama mazhab Hambali. Ini adalah pendapat lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Jadi hak kata tak boleh depan mak. Depan tak hakim ni, dia kata tak sah ni, kata untuk saya ni kuat dah. Kita zaman dah ni ya gitulah. Kita lah ni lebih bersifat dokumentasi dan lebih sistematik. Dia mesti bertulis. Maksudnya ada lebih kalau jadi apa pun ikut dah. Macam kita nak nikah. Pak kita kena tulis. Kena ada saksi, kena sign ke apa dah. Okay, ayat mulut saja ada bertulis kata dah. Nasibah surat saksi, surat gapo tu dah. Lepas tu ada pula surat nikah lah gapo dah, kad nikah lah dah. Untuk menyelesaikan banyak masalah kita di zaman moden ni dari segi undang-undang. Jadi tambah-tambah zaman sekarang ni, kalau nak cerai apa kita kata, kalau nak li'an pun apa, biarlah depan hakim, kerana banyak masalah boleh selesai dengan kita guna kaedah perundangan, iaitu dengan saksi, dengan bertulis. Tengok Mahalla Al-Mughni dan Zadul Ma'ana. Berdasarkan cara pelaksanaan li'an. Berdasarkan kesimpulan dari Al-Quran dan hadis yang sahih tentang hal li'an, maka tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Pertama, li'an disunahkan untuk dilaksanakan di hadapan khalayak ramai yang menyaksikannya. Bukan buat sore-sore, kena li'an ni depan orang ramai. Ibn Abbas, Sahal bin Sa'ad dan Ibn Umar turut menyaksikan proses li'an. Padahal saat itu usia mereka masih belia lagi dah. Masa tu Ibn Abbas berapa tahun baru dah, 10 tahun ke apa. Dia budak cek lagi lah, kita kata dah jepak ke apa dah. Tapi tengok dah proses dia ada. Hal ini menunjukkan bahawasanya peristiwa itu dihadiri oleh banyak orang, sebab anak-anak hanyalah menghadiri momentum ataupun keadaan seperti itu mengikut orang-orang dewasa sahaja dah. Mereka ngikut je dah. Sahal mengatakan lalu keduanya saling melakukan li'an, dan saat itu aku bersama orang di sisi Nabi SAW. Sahih takhirnya telah dikemukakan sebelumnya. Hikmahnya wallahu a'lam, li'an dilakukan untuk menyangka dan menolak perbuatan zina dengan keras. Maka pelaksanaannya di hadapan khalayak akan lebih berkesan. Kalau bilik kat senyap je tak. Dia supuh sebagai tak apa kata? Tak bersungguh mana ni depan orang ni bukan bersungguh dah. Orang tengok belakang. Yang kedua, suami isteri berdiri pada saat melangsungkan li'an. Bukan duduk cokong, duduk relax dah, dia kena berdiri dah. Tujuannya adalah agar dapat disaksikan oleh hadirin, sehingga hal itu dapat lebih dikenali dan lebih berkesan dalam benak mereka. Dalam hadis yang menceritakan perempuan yang melangsungkan li'an disebutkan, kemudian perempuan itu berdiri lalu bersaksi. Asal duduk pun berdiri dah, lalu baru supuh. Sahih ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibn Abbas yang telah dikemukakan pada kisah li'an Hilal bin Umayyah terhadap isterinya. Hakim mengingatkan suami isteri tersebut untuk bertaubat sebelum memutuskan untuk melangsungkan li'an. Jadi hakim ni kena royak dulu, kata kena beringat anak-anak ni bukan main yang mudah ni. Sengsara dunia akhirat kita kata tak. Nabi SAW berkata pada dua orang yang hendak melakukan li'an, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Inna Allah ya'lamu anna ahadukuma kadhibun, fahal minkuma ta'ibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui bahasanya salah seorang di antara kalian telah berdusta. Adakah salah seorang di antara kalian yang mahu bertaubat? Mesti dah takat dua berlawak dah. Salah satu berlawak dah. Tak sama ada suami atau isteri. Nabi ingat, adakah perempuan tak ada nak bertaubat dah. Jika seorang menolak melakukan li'an, maka ia dikenai hukuman had qazaf. Jadi hukuman yang sudah ditetapkan kerana menuduh orang lain berzina. Taklah kita berani nak sumpah, dia kena hukum qazaf, kena hukum 80 kali rotal lah. Menurut pendapat jumhur ulama, hal ini berbeza dengan pendapat ulama mazhab Hanafi, kerana menurut mereka sang suami ditahan hingga bersedia melangsungkan li'an atau mendustakan dirinya. Fathul Qadir, Al-Ummu, Bidayah Mujtahid, Al-Mughni dan Muhalla. Mazhab Hanafi ni tidak terus lagi, tidak terus kata tuduh kak. Maksudnya dia boleh jaga dulu tak lelaki dia tu, bukan terus rotal 80 kali lah. Pendapat jumhur ulama adalah lebih kuat sebab hak qazaf itu bersifat umum yang berlaku bagi setiap orang yang menuduh orang lain berzina, baik penuduh itu orang lain maupun suami dari isteri yang tertuduh. Jadi suami pun kena hukum qazaf juga walaupun dia ni suami pada isteri yang tertuduh dah.
Jika tidak memiliki 4 orang saksi. Namun Allah menjadikan li'an bagi suami setara dengan para saksi seperti disebutkan dalam ayat tadi. Kita bincang dia sebelum ni. Li'an sumpah 4 kali. Dan yang kelimanya ialah laknat Allah. Kalau berlawak. 4 kali sumpah tu ganti 4 orang saksi dia. Oleh kerana itu, jika suami yang melontarkan tuduhan itu menolak melakukan li'an, maka ia wajib diposisikan sebagai penuduh yang tidak memiliki para saksi dia. Iaitu ia dikenakan had qazaf. Hukuman qazaf iaitu 80 kali rotan. Jika ia mendustakan dirinya dan menarik tuduhannya kembali, maka ia dikenai had qazaf juga. Tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Jadi pendapat dia kata dia berlawak silap tak. Lepas tu dia tarik tuduhan. Kena qazaf juga dah. Namun jika suami tetap meneruskan li'an, maka dilakukan langkah berikutnya lah. Baru li'an lah. Yang keempat, hakim menyuruh suami menyuruh berdiri. Setelah itu hakim berkata kepadanya, ucapkanlah, aku persaksikan pada Allah. Sungguhnya aku termasuk orang benar mengenai tuduhan zina yang aku ucapkan terhadap isteriku dah. So kecek gitu ataupun tulis kau, tabin. Suruh ajak gini. Atau beri kertas atau tabin dengan TB. Suruh ucap gini. Nanti tu nak li'an ni, nak li'an. Jadi kena cakap gitu sebanyak 4 kali lah. Jika li'an itu tentang penafian anak, maka hakim menyuruh suami untuk mengucapkan 4 kali berupa perkataan berikut. Aku persaksikan pada Allah, sungguhnya ia isteriku telah berzina dan anak ini bukanlah anakku. Kena tegas secara tu lah. Dengan menyebutkan nama anak yang dimaksudkan itu. Proses li'an yang dimulai dengan suami sebelum isteri adalah syarat menurut jumhur ulama. Jadi jumhur ulama kata kena untuk lelaki dulu, bukit isteri dulu. Hal berbeza disampaikan oleh Abu Hanifah. Menurut jumhur ulama, jika hakim memulai proses li'an dari isteri lalu suami, maka hakim harus mengulangi li'an pada pihak isteri semula. Sebab kesaksian isteri itu membantah kesaksian suami. Tugas isteri itu ia kena sumpah 4 kali dan ngelah dengan anak atas 3 ke 5. Itu adalah nak balas hak suami. Kalau suami tak sebut lagi, macam mana nak balas? Maka tidak sah kesaksian perempuan sebelum adanya kesaksian lelaki. Dia kena suami dulu lah, mana pun dah. Yang kelima, suami mengucapkan sebanyak 4 kali. Aku persaksikan pada Allah bahawa sungguhnya aku termasuk orang benar dah. 4 kali kena ajak gitu juga. Lepas kata aku persaksikan kepada Allah, sungguhnya aku termasuk orang benar. Mengenai itu dah zina yang aku ucapkan terhadap isteri, kena kata lah. Itu kena sebut. Aku persaksikan kepada Allah bahawa sungguhnya aku termasuk orang benar. Satu sebelum tuduh zina lagi, kena sebut dulu. Baru tuduh zina, lepas tu dah. Hakim merintahkan seorang untuk meletakkan tangannya di mulut suami. Lalu mengatakan, bertakwalah pada Allah, sungguhnya laknat Allah akan berlaku. Jadi seorang itu kena letak tangannya di mulut suami dah. Dah. Bila tahu ni letak ni supaya beringat lah. Beringat, tidak mau kena laknat Allah. Sehingga suami tidak bersegera meneruskan sumpah yang kelima. Sebelum nasihat orang kepak. Lepas sudah kepak tu, tutup mulut dulu. Ingat ni, anak Allah ni jadi sungguh ni. Lebih kurang gitulah dah. Jadi tutup mulut, suruh dia berhenti lah dah. Kalau tak berhenti juga, dia azam lah dah. Tidak segera meneruskan sumpah yang kelima sebelum nasihatinya, sebab azab dunia ini lebih ringan ketimbang azab akhirat. Takut bawa ke akhirat. Anak-anak ni, kalau dia berlawak, sampai ke akhirat ni. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibn Abbas. Yang ketujuh, jika suami menarik kembali tuduhannya, maka ia dikenai had qazaf, hukuman sebab melontarkan tuduhan zina tanpa bukti. Kalau siapa kelima tak buat kau, ketiga tak buat kau, tak. Siapa kedua berhenti kau, ya, ia kira tak cukup lagi dah. Tak cukup, ia kena had qazaf. Jika suami tetap melanjutkannya sampai kelima dah, maka ia berkata pada kali kelimanya, dan laknat Allah menimpa aku jika aku termasuk orang yang berdusta. Dengan begitu gugurlah had qazaf darinya. Dia sebut siapa kelima tu, laknat Allah menimpa aku jika aku termasuk orang dusta, maka dia gugurlah dari had qazaf lah. Jadi nak buat hak ni lah paling tingginya dah. Ni tak sumpah dalam jemaah, parti ke jemaah dah. Cerai tolak bintak tega lah, ataupun sumpah laknat dah. Kalau buat dosa laknat Allah lah, mana orang tu buat dosa dah. Karut lah. Jadi hak ni yang tahap tinggi ni barulah ada laknat Allah jika dia termasuk orang dusta dalam bab li'an. Yang kesembilan, selanjutnya hakim berkata pada sang isteri, engkau akan melakukan li'an, dan jika tidak, maka engkau dihukum dengan had zina, yakni rajam.
Jadi royak ke bini pula. Tadi sudah tak lelaki tak sampai 5 kali dah. Ke apa bini isteri dia pula. Mungkin kena hak zina ni. Kalau dah kahwin kena rejam lah. Kalau mu tidak tak li'an lah. Jika sang isteri tidak mahu melakukan li'an, maka ia dihukum dengan hak zina menurut jumhur ulama. Berbeza dengan pendapat ulama mazhab Hanafi dan Hanbali. Ada lagi tidak jemaah lagi ni. Hanafi dan Hanbali kata tak lagi lah. Menurut mereka, sang isteri ditahan hingga mahu melakukan li'an atau membenarkan tuduhan suaminya terhadap dirinya. Tahan. Dia masuk dalam jaga dulu. Pendapat pertama yakni jumhur ulama yang lebih kuat yang kata sebab hal yang wajib dilaksanakan terhadap isteri adalah hukuman zina jika suaminya telah melakukan li'an. Namun demikian isteri dapat membebaskan dirinya dari hukuman tersebut dengan melakukan li'an juga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yadra'u anha al-'azaba an tashhada arba'a syahadatin billah. Isteri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah. Surah An-Nur surah ke-24 ayat 8. Jika isteri menolak melakukan li'an, maka tidak ada faktor lain yang menghalangi konsekuensi dari li'an suami terhadap dirinya, iaitu hak zina. Maka hak tersebut wajib dilaksanakan padanya. Jadi dia kena hukum had hudud lah. Hukum had. Rujuk Fathul Qadir, Al-Umu, Al-Mughni dan setelahnya. Jika isteri meneruskan li'an, maka ia mestilah mengucapkan aku persaksikan kepada Allah. Sesungguhnya ia suamiku termasuk orang yang berdusta sebanyak 4 kalinya. Dia kena sebut aku bersaksikan pada Allah, tu sumpah dengan nama Allah lah. Saksikan Allah, sungguhnya ia suamiku termasuk orang berdusta, tu penjelasnya. Jadi kena sebut 4 kali benda ni. Setelah itu hakim memerintahkan seorang untuk menghentikannya guna menasihatinya dan memberitahukan padanya bahawasanya laknat dan murka Allah pasti berlaku sebelum ia bersaksi untuk yang kelima kalinya. Tutup mulut kau ataupun royak dia. Tak boleh tutup mulut royak. Beringat sikit, mek. Jangan duduk sumpah yang kelima ni berat mu lah. Laknat Allah SWT ni bukan dunia saja celaka ni. Akhirat berat lagi. Jika isteri menarik diri dan mengaku berzina, ia dikenai hak zina rejam. Walau 4 kali dah sebut tadi tak. Tapi yang kelima tak sebut, kena hukum rejam. Jika meneruskan pengingkarannya, maka ia diperintahkan untuk mengucapkan kemurkaan Allah menimpa aku jika ternyata ia, yakni suamiku, termasuk orang yang berkata benar. Laknat Allah ni. Menimpa aku jika ternyata ia suamiku termasuk orang yang berkata benar. Maka gugurlah hak zina darinya, dengan demikian sempurnalah li'an dan terapkanlah konsekuensi dari li'an tersebut. Jadi lebih kurang sikitlah. Kita ringkasnya, kalau siapa tahap tu barulah dia kena ada kata konsekuensi kesan daripada akibat daripada li'an ni. Iaitu kita ringkaslah. Pertama, hukuman digugurkan dari pasangan suami isteri yang melakukan li'an. Jadi tak ada hukuman gapo, hudud gapo, pakai senyap gitu, pakai habis. Orang lain tak boleh bawa kecek, bawa mulut gapo, habis senyap situ, habis selesai. Yang kedua, perempuan yang melakukan li'an tidak dituduh berzina. Barang siapa yang menuduhnya, maka ia dikenali hukum had qazah. Kalau betul setang menuduh zina pun, dia li'an, dia kena berhenti. Tutup mulut belakang dah. Kalau ada lagi kecek tuduh zina, maka kena hukum had qazah. Pasal dia sumpah dah. Yang ketiganya, kesan dia, kedua orang yang saling melakukan li'an diceraikan. Jadi suami isteri itu diceraikan, difasahkan. Dipisahkan lah. Jadi pisahnya berat lah, pisah terusnya. Jika keempat, isteri yang telah melakukan perselingkuhan diharamkan bagi suaminya untuk selamanya. Tak boleh menikah balik. Dia baik mula, kau teringat mula pun tak boleh dah. Habis. Dan li'an ni berat benar. Yang kelima, isteri berhak terhadap maharnya dan suami tidak berhak mengambil sedikit pun mahar tersebut. Jadi, walaupun dia li'an, tapi duit hak dia bagi dulu, mas kahwin tak boleh tutup balik. Yang keenam, isteri tidak memiliki hak nafkah dan tempat tinggal atas suaminya. Jadi, isteri ni, dia tak boleh duduk dalam rumah tak lelaki dia, kena pindah nak duduk luar. Pasal dia nafkah pun boleh. Tempat tinggal pun tak boleh lah sebab dia li'an berat benar lah. Anak, sopan anak. Yang ketujuh, terputusnya nasab anak dari pihak bapaknya dan dinisbah kepada ibunya. Jadi pok dia tak mengaku, bin tu bin mak lah. Bin mak lah. Jadi jangan kata buruk pula. Bin mak ni ada sahabat jadi sahabat besar pergi hak gapo dah. Hak masalah mak pok dia dah. Jadi dia ni jadi pejuang Islam dah. Mati berjuang syahid gapo dah. Jadi nasab ni bin mak dah. Tapi dia ni tetap dianggap mulia dah, anak dia. Yang ke-8, berlaku pewarisan antara perempuan yang melakukan li'an dengan anaknya. Jadi mak dengan anak ni ada warisan, pok dia tak ada dah. Begitulah perbincangan kita tentang hukum
li'an ni daripada apa cara-cara dia sehingga kepada kesan akhir sekali kesan li'an ni berat juga. Jadi itulah perkara yang kita telah bincang tentang hukum li'an. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika subhanakallah wa bihamdika subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.